MSMA oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS wajar dikuatkuasakan. Manual ini merangkumi pengurusan sungai, pesisiran pantai, air hujan, sumber air dan banjir. Menurut JPS, dijangkakan jumlah penduduk di Malaysia akan meningkat sehingga 41.5 juta pada tahun 2040 berbanding 32.9 juta pada tahun ini. Perkara ini menggambarkan bahawa Malaysia akan mengalami pembangunan yang sangat pesat dan sekiranya tidak dipantau dengan betul, ia akan menyebabkan bencana alam kerap berlaku di Malaysia seperti banjir dan tanah runtuh bertambah lebih teruk. Seperti yang terkandung di dalam titah tuanku, Perak tersenarai sebagai 5 negeri paling ramai penduduk pada November 2021 dengan penduduk seramai 2.51 juta orang. Faktor utama Perak mempunyai ramai penduduk adalah pendidikan, peluang pekerjaan, tahap urbanisasi dan kualiti Perak mendorong migrasi dalaman ke Perak. Oleh yang demikian, selari dengan teras pembangunan negeri Perak 2040, pembangunan yang terancang dan lestari wajar diambil serius oleh semua pihak. Assalamualaikum laluan. Terima kasih kepada YB Titi Serong dan speaker. Tuan Yang Pertua, sedikit saya nak bertanya kepada Titi Serong, adakah Titi Serong bersetuju dalam tempoh sekarang kalau kita lihat bencana yang diwartakan yang berlaku di banyak di tempat di Kelantan dan sudah pasti ramai di kalangan yang berhormat bimbang kalau tengok hari gelap ni bimbang banjir akan berlaku, tak tidur malam, ya. Dan saya bertanya kepada Tesorong, adakah setuju untuk JPS mengadakan satu tindakan yang bersepadu untuk menyelesaikan semua pemparitan yang jika berlaku banjir yang tak diduga mungkin kebarangkalian untuk berlaku lebih teruk itu mungkin kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat saya daripada SRIM. Saya bersetuju dan saya serahkan tanggungjawab ini kepada Exco yang berkaitan untuk mengambil perhatian. Baik, Tuan Yang Dipertua, isu di Titi Serong selama ini, saliran pengairan daripada pertanian, industri dan perumahan menggunakan aliran yang sama. Ini sebenarnya tidak mesra dengan standard MSMA dan sehingga hari ini telah menyebabkan banjir kilat. Untuk pengetahuan, banjir kilat yang kami hadapi hari ini sebenarnya dah berulang kali. Dah bertahun lamanya kami terpaksa menghadapi masalah ini dan kos kerugian pun yang kami hadapi berulang kali. Tuan Yang Dipertua, bagi menghadapi kejadian banjir dalam keadaan yang segera seperti di Titi Serong ini, Titi Serong mencadangkan di sini agar kerajaan mengkaji semula keupayaan PAM yang sedia ada untuk menyedut air banjir ke Sungai Kerian. Titi Serong juga berpandangan perlunya menaik taraf rumah PAM dan menambah kapasiti PAM berkuasa tinggi di lokasi yang kerap berlaku banjir berdasarkan kajian jumlah kapasiti banjir. Tuan Yang Dipertua, pembangunan yang pesat sebenarnya telah mengganggu habitat binatang liar seperti kera dan babi hutan. Hari ini binatang liar ini mula berkongsi tempat dengan manusia dan sudah mula mengancam kehidupan manusia. Di dalam kajian Syarif dan Wan Sabri 2016, dilaporkan spesies hidupan liar tertinggi yang mendatangkan gangguan adalah kera dengan jumlah 18,506, diikuti oleh babi hutan dengan jumlah 3,760 dan gajah dengan jumlah 2,196. Kemusnahan habitat binatang liar ini seperti kera dan babi sebenarnya menyebabkan haiwan ini berkeliaran mengganggu masyarakat, merosakkan hasil tanaman dan juga barangan-barangan penduduk setempat. Di sini, di Parit Buntar, sebenarnya sering kali masalah yang timbul adalah berkaitan dengan babi hutan
yang mengganggu dan mengancam keselamatan penduduk. Dan pada hari ini telah pun berkali-kali isu ini berlaku. Terbaru, Tuan Yang Dipertua, ada 2 kes kemalangan dengan hidupan liar ini, terutamanya dengan babi hutan, yang mana satu kes kemalangan tersebut sehingga menyebabkan kematian nyawa. Untuk pengetahuan, mangsa yang meninggal adalah seorang ibu yang mempunyai anak 5 orang. Dan suaminya bukan orang lain daripada saya, merupakan seorang sahabat yang rapat. Dan sebenarnya kes ini bukan ini kali yang pertama. Sudah banyak kali, cumanya penduduk setempat tidak membawa laporan ke peringkat polis dan sebagainya. Oleh itu Yang Dipertua, Titi Serong menggesa kerajaan untuk memantau kemajuan urbanisasi di sekitar Perak supaya setiap projek pembangunan diaudit dari proses perolehan hingga ke pemeriksaan akhir, agar tiada sebarang perlakuan pecah amanah berlaku dalam kalangan pemaju yang mengakibatkan kemusnahan habitat haiwan liar secara tidak terkawal. Titi Serong juga menggesa kerajaan untuk menilai dan mencari solusi segera seperti meningkatkan peruntukan kos operasi pemasangan perangkap bagi menangani masalah serangan haiwan liar ini. Seterusnya, Titi Serong juga ingin menggesa kerajaan menilai semula lesen dan kelonggaran syarat untuk menembak haiwan liar ini supaya aktiviti menangkap babi dan kera boleh dijalankan dengan lebih giat. Tuan Yang Dipertua, untuk poin yang akhir saya, Titi Serong menyujuh kasih titah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak yang menyentuh sifat rahmatan lil alamin yang bercirikan keadilan sejagat, keamanan dan kedamaian. Apa yang Titi Serong nak bawakan di Dewan Yang Mulia ini ada satu isu yang sangat membimbangkan dan merosakkan nilai rahmatan lil alamin dan kemakmuran jika dibiarkan terus tanpa apa-apa sebarang tindakan. Isu yang dimaksudkan ini ialah isu judi tidak berlesen atau nama lainnya adalah sebagai judi haram, walaupun judi ini memang hukumnya haram. Saya yakin isu yang saya nak bangkitkan ini bukan hanya berada di Dun Titi Serong, malah di banyak kawasan, dan kita sebagai orang tempatan tahu dan telah banyak kali mendengar rungutan dan aduan daripada masyarakat tempatan. Saya sendiri telah menerima banyak aduan dan rungutan, terutamanya rungutan daripada keluarga mangsa judi sendiri. Apa yang diceritakan, yang diadukan kepada saya, jika kita dengar, sangatlah kita sedih dengan apa yang berlaku terhadap keluarga mereka. Keluarga yang sepatutnya menjadi naungan, tempat didikan yang baik untuk keluarga. Tetapi kerana judi ini merosakkan hubungan suami dan isteri, merosakkan hubungan ayah dan anak, sehingga mana anak-anak ini terbiar, sehingga merosakkan keluarga dan juga masyarakat setempat. Tuan Yang Dipertua, jika isu ini tidak dipandang serius, ia akan membantutkan pelan sasaran Perak Sejahtera 2030 di dalam aspek sosial yang menjadi sasaran utama di dalam Perak Sejahtera. Oleh itu, Titi Serong menggesa kerajaan mengambil serius isu ini untuk dibincangkan dan diambil tindakan segera. Takut kalau kita lambat-lambat ambil tindakan nanti, kalau hari ini kita hanya menerima aduan daripada masyarakat, mungkin besok hari ada di kalangan keluarga kita pula, saudara kita ataupun rakan-rakan yang rapat dengan kita pula yang membangkitkan aduan kepada kita. Tuan Yang Dipertua, akhir kata, saya nak bawa Dewan Yang Mulia ini untuk sama-sama kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal..." Bekerjasamalah dalam melaksanakan tua. Agenda memperkasakan dengan izin Program Technical and Vocational Education and Training ataupun diberi nama TVET, mampu untuk rakyat dulu, kini dan selamanya. Titi Serong menjunjung kasih tuanku. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada kawasan Titi Serong dengan hujah-hujah yang disampaikan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat dari kawasan Bota untuk